Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah dengan limpah kurnia dan keizinan daripada Allah. Kita dapat lagi bertemu pada hari ini. Selawat dan salam ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga baginda dan kepada para sahabat baginda. Saya mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudi menonton dan berkongsikan live kita pada hari ini, insya-Allah. Waalaikumsalam ya. Jadi boleh tulis di ruangan komen daripada anda daripada mana ya. Bagaimana keadaan, harapnya dalam keadaan yang sihat, insya-Allah. Ada Yuli is watching. Baik, terima kasih. Jadi tanpa melengahkan masa, insya-Allah pagi ni kita nak masuk kepada wasiat Rasulullah SAW yang kedua. Ya, kalau tak bulan lepas 15 bulan 3 sebenarnya ataupun 4 bulan 3 kita dah masuk kepada tajuk ataupun wasiat yang pertama. Jadi insya-Allah kali ni kita akan masuk pada wasiat yang kedua berdasarkan kitab 50 wasiat Rasulullah SAW untuk para wanita, yang menempatkan pesanan-pesanan Nabi kepada para wanita, insya-Allah. Terima kasih Tuan Bazid Aziz, Facebook Nur Azian. Suara saya perlahan sikit ke? Suara jelas tak? Boleh dengar tak sekarang? Saya dekat masa. Baik. Dekat-dekat kan nampak jerawat pula. Aduh Gerak-gerak je. Okey. So saya harap suara boleh dengar, boleh letak di ruangan komen. Siti Mazira, Nur Azian daripada Batu K, masya-Allah jauh ni. Baik, kita akan menyambut Ramadan, insya-Allah. Dan insya-Allah bila menyambut Ramadan ni kita sambut dengan ilmu pengetahuan. Dan saya juga hari ni kita nak buka hadis berkaitan dengan perkara yang Nabi suruh kita titik beratkan. Apa dia perkara yang Nabi suruh kita titik beratkan supaya kita dapat menjadi wanita yang solehah? InsyaAllah. Terima kasih Surah An-Nur terrespon. Baik, jadi saya nak masuk kepada wasiat yang kedua ataupun pesanan Nabi yang kedua. Saya nak pesan kepada sahabat muslimat dan sahabat-sahabat muslimin jugalah, hadirin hadirat, kalau boleh bulan Ramadan ni kita jangan sibuklah dengan isu-isu viral ya. Janganlah kita nak Ramadan tapi kita sibuk lagi dengan perkara-perkara yang kurang penting, yang tidak penting langsung bahkan. Jadi apa kata ada lagi 2 hari, hari ni dengan esok insya-Allah kalau ikut perkiraannya, ikut anggarannya insya-Allah ada 2 hari lagi ni. Kalau boleh persiapkanlah hati dan persiapkan diri untuk Ramadan. Yang sikit ya. Pertama, kita mesti memupuk perasaan gembira bila nak datang bulan Ramadan ni. Kita kena ada rasa teruja dan gembira. Ini sunnah Rasulullah dan para salafus soleh. Ya, bila datang bulan Ramadan ni, hati tu kita kena tiupkan perasaan gembira. Ibarat budak-budak nak sambut raya lah. Ya, budak-budak nak sambut raya ni mereka seronok ya. Budak-budak nak sambut raya ni mereka seronok ya, mereka teruja. Kasut baru lah apalah kan. Jadi orang besar ni kurang teruja sikit. Tapi kita ni orang besar ni, orang yang dah ada ilmu, yang dah pun baligh ni, yang dah kena kumpul amal ni, kalau boleh kita nak sambut Ramadan tu teruja, itu ibarat budak-budak nak sambut raya. Ya, jangan fikir Allah macam nak makan nanti ya, bulan puasa susah dah, itu ini begitu begini ya. Buanglah, cubalah hapuskan perasaan tidak senang dan gantikan dengan perasaan senang untuk kita menyambut ibadah puasa. Ingat, Ramadan ialah pesta ibadah, bukan pesta juadah. Banyakkan beribadah, bukan banyakkan juadah. Lebih fikirkan ibadah, bukan lebih memikirkan juadah. Nak fikir juadah tak ada masalah, tapi jangan sampai mengabaikan ibadah ya. So yang kedua, pertama tadi kena rasa gembira. Yang kedua, persiapkan juga apakah perancangan ibadah untuk Ramadan. Ya, nak sambut bagaimana, nak perkayakan apa dalam Ramadan, nak tambahkan tadarus. Kalau tahun lepas apa, tengok balik apa yang kita boleh tingkatkan, boleh improve, boleh tambah baik. Kalau tahun lepas mungkin banyak makanan membazir, ini juga ibadah mengelakkan pembaziran. Makan sekadarnya kerana Allah Ta'ala.
Jadi kita tahu ni, okey, cukuplah 1-2 mata lauk saja, tak payah lama-lama sangat kat dapur. Jangan membeli ikut nafsu, cuba tahan. InsyaAllah anda akan rasakan kemanisan. Ingat, Ramadan biar zero pembaziran. Bukan sahaja target juadah sihat, juadah berpada-pada, tapi juga Ramadan kita target zero pembaziran. Bermaksud tidak ada pembelian yang hanya mengikut nafsu tanpa memikirkan keperluan. Ini kadang beli 10 jenis over lah. Okey, beli 3 jenis kuih. Yang sentuhnya sebiji 2 biji saja. Selebihnya ditohok ke tong sampah. Jadi benda ni tak sepatutnya. Ramadan ialah bulan memenjarakan nafsu. Bermaksud kita nak didik nafsu ni, nak kau penjara ni untuk mendidik. Untuk mendidik dia, penjarakan dia sekejap tu ialah untuk mendidik nafsu. Tapi kalau kita penjarakan dia tetapi bila berbuka puasa ni kita manjakan semanja-manjanya, taklah terdidik nafsu tu namanya. Ya. Jadi dia masuk taska dia sekejap, berapa jam je. Lepas tu kita manjakan dia betul-betul. Jadi manja, ya. Jadi orang kata apa jadi manja nafsu tersebut. Kemudian nafsu tersebut pun akan menguasai diri kita. Jadi tak kenalah, ya. Sepatutnya Ramadan pesta ibadah, bukan pesta juadah. Ini ada dah yang merancang nak beli air katira lah, tepung pelita, paya jaras, macam-macam. Leleh dia menyebut ni kan. Jadi berpada-pada. Tak salah, tapi berpada-pada, ya. Baiklah, Allah saya ingat pula tudung pagi ni, tak pula, ya. Kita masuk kepada wasiat yang kedua. Kalau bulan lepas, siapa ingat? Ada tak sahabat-sahabat nak kongsikan apakah hadis yang kita belajar bulan lepas? Okey, saya jawab, ya. Hadis yang bulan lepas adalah berkaitan dengan peringatan Nabi kepada muslimat supaya muslimat banyakkan sedekah dan perbanyakkan istighfar. Kerana perempuan ini banyak dalam neraka. Nabi kata, aku melihat sebahagian besar penghuni neraka adalah dalam kalangan perempuan. Kerana apa? Dosanya, antara dosanya ialah dia banyak melaknat dan mengingkari keluarganya, iaitu suaminya. Jadi Nabi pesan, tolonglah muslimat, banyakkanlah bersedekah, banyakkanlah beristighfar. Dan saya kan ada bagi homework. Bulan lepas saya minta sahabat-sahabat semua mencari Sayyidul Istighfar ataupun penghulu istighfar dan tolong amalkan. Jadi saya harap ada buatlah penghulu istighfar dan amalkan setiap hari. Bacalah pagi dan petang. Ya, kalau ada yang belum amalkan, tolong jadikan kelaziman, terutama bila kita nak masuk Ramadan, nak masuk dalam keadaan hati yang bersih dan dalam keadaan dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Ta'ala. Ingat, penghulu istighfar. Siapa yang baik, tolong tulis di ruangan komen. Hafal, cari dan amalkan penghulu istighfar. Baik. Dan kita tengok wasiat yang kedua, menghindari dosa-dosa kecil. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, iyyaka wa muhaqqaratil a'mal, wa fi riwayah adz-dzunub fa inna laha minallahi taliba. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Aisyah, hindarilah olehmu amal-amal yang remeh. Dan dalam satu lafaz ataupun riwayat lain disebutkan dosa-dosa. Kerana ada yang akan menuntut dari Allah terhadap amal-amal itu. Ya, minta maaf, kamu betul menengok tudung sengit ni. Inilah masalahnya, ya. Okey. Minta maaf, ya. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, Nabi pesan kepada Aisyah, wahai Aisyah, hindarilah olehmu amal-amal yang remeh. Ataupun dalam riwayat lain disebutkan ad-dzunub, dosa-dosa yang remeh. Bermaksud apa dia? Kerana dosa-dosa ini bermaksud Nabi bagi peringatan kepada Aisyah, berhati-hati, berjaga-jaga, jauhkan diri daripada melakukan dosa-dosa kecil. Kerana apa? Kerana akan ada yang menuntut menuntut dari Allah terhadap amal-amal ataupun dosa-dosa kecil itu. Jadi inilah peringatan kepada muslimat supaya menjauhi dosa-dosa kecil.
Nabi pesan kepada Aisyah ni jaga-jaga terhadap dosa kecil. Ya, yang mungkin nampak remeh bagi kita dan hal yang sering dilalaikan oleh kebanyakan orang ialah dosa kecil. Setelah Nabi SAW wafat, Sayyidina Anas radhiyallahu an pernah berkata di kalam, sungguh kamu semua sudah mengetahui pelbagai amal yang menurut pandanganmu itu lebih lembut daripada sehelai rambut. Sungguh kamu semua sudah mengetahui pelbagai amalan yang menurut pandanganmu, menurut pendapatmu itu lebih lembut daripada sehelai rambut. Tetapi apabila kami menyebutnya pada masa Nabi SAW, ianya adalah al-mubiqat ataupun perbuatan yang derhaka. Anas bagi tahu, kamu semua ni mengetahui pelbagai amal yang bagi kamu amalan tu remeh, ya, lebih lembut daripada sehelai rambut, very soft, remeh. Tetapi bila kami menyebutnya pada Nabi SAW ketika baginda masih hidup, baginda menganggap itu ialah al-mubiqat. Apa dia? Itu ialah perbuatan yang merosakkan, itu ialah perbuatan derhaka. Ya, perhatikanlah. Ya, pada masa sahabat dan tabi'in, ya, Anas melihat kondisi pada masa itu ramai orang meremehkan perkara-perkara yang kita anggap macam remeh, tapi dia berdosa. Orang mengambil benda tu tak kisah, alah kurang saja pun, alah biasalah tu, ini antara ayat-ayat yang biasa, kita anggap benda tu remeh, alah normal lah tu, contoh Tetapi kalau disebutkan pada zaman Nabi, Nabi menganggap itu perbuatan derhaka, al-mubiqat, ataupun benda-benda yang merosakkan. Kata Al-Bukhari, itu perkara yang merosakkan. Menunjukkan pada zaman Anas masih hidup lagi, pada zaman sahabat lagi, pada zaman tabi'in lagi, pada zaman Nabi baru wafat lagi pun, orang sudah mula meremehkan dosa-dosa kecil. Lalu penulis kata, apakah kata Anas, andai kata beliau melihat keadaan orang pada masa sekarang, tentu sekali seorang yang beriman akan rasa menyesal dan sedih bila melihat para pemeluk Islam meremehkan hak-hak Allah. Ya, jadi kita lihat bagaimana Nabi SAW telah memberikan peringatan. Baginda mengingatkan kita ada benda-benda yang mungkin dianggap biasa, dianggap remeh, tetapi sebenarnya berdosa. Contohnya apa dia? Ya, contohnya dalam kita menjaga hak sesama manusia. Ya, kita menyusahkan orang. Kalau zaman moden ni kadang-kadang, ya, dengan parking kereta kita, ya, dengan parking kereta kita, kemudian kadang-kadang kita menyusahkan orang lain. Kita menimbulkan kemudaratan, membuang sampah merata-rata tempat, memudaratkan binatang. Jadi banyak perkara-perkara yang kita kata, alah tak apalah, nanti orang lain bersihkan kita buang sampah. Nak kereta bersih, dia buang sampah dekat luar, bukan main lagi kan. Kita nak rumah bersih, buang sampah dekat sungai. Kadang-kadang bila ada signboard, dilarang buang sampah di sini, di bawah signboard tu dia buang sampah. Ini perbuatan apa ni? Boleh terkandung dalam perbuatan dosa-dosa kecil, perbuatan yang memudaratkan orang lain, perbuatan yang mencemarkan alam sekitar, perbuatan-perbuatan selain daripada yang digelar dosa-dosa besar, boleh menjadi perbuatan dosa-dosa kecil. Dan ramai orang sekarang meremehkan dosa kecil. Alah biasalah, alah gurau je pun, ya, menipu, alah gurau je tak boleh. Ya, kemudian sebagai seorang muslimat, alah keluar rumah tu, contoh keluar rumah tu, ambil postage ke, sedia baju ke, pakai lengan pendek, ya, ataupun dia pakai tuala saja, ataupun pakai skop kepala. Tahu skop kepala ni, anak tudung alah keluar sekejap je, tapi kadang-kadang jiran kat depan ada nampak. Ya, jangan menganggap remeh perbuatan dosa. Dan wanita mukminah yang lurus dan benar dalam keimanannya, dia tidak akan memandang kederhakaan yang terjadi di depannya, lalu dia berkata tanpa menaruh perhatian, alah itu hanya dosa kecil dan remeh.
Ya, maksudnya wanita muslimah, kalau kita benar-benar beriman, bila nampak satu kemungkaran, walaupun dia tergolong dalam dosa kecil, jangan kita beranggapan, alah tak apa, dosa kecil je pun, ambil wuduk settle. Kan? Ustaz kata kalau ambil wuduk, dosa-dosa kita digugurkan. Ya? Jadi jangan menganggap dosa-dosa kecil kita sebagai perkara yang remeh, sama ada bila kita yang lakukan ataupun kita melihat orang lain lakukan dosa-dosa kecil, kita jangan menganggap itu hanyalah dosa kecil dan remeh, tetapi kita kena ada perasaan takut akan siksa Allah. Kita menangis terhadap takutnya kepada penderitaan neraka, dan kita kena memupuk merasa rugi andai kata kalau kita terhalang daripada masuk syurga Allah. Ya, jadi apakah sikap kita bila berhadapan dengan perbuatan dosa? Contoh, minta maaf sebut semua depan saya. Sekarang ni ada zaman TikTok, ya, zaman social media. Perempuan bergelek-gelek depan komputer, depan handphone. Bergelek-gelek buat konten. Ya, nak minta maaf sebut, saya minta maaf sangat ya. Mungkin isu ini sensitif, tapi ini memang perkara yang salah. Ya, perempuan bergelek-gelek, memaparkan aurat ya, untuk melariskan jualan dan sebagainya. Orang kata, alah biasalah tu ya. Kalau tak suka janganlah tengok. Tapi itu sendiri memang perbuatan yang dosa. Ya, jadi kita tak boleh pandang sebelah mata pada dosa. Begitu juga dengan perempuan kita kadang-kadang marah anak kita. Ya, kadang nak kata okey nak didik anak, kita rotan, kita pukul, kita tampar, guna hanger dan sebagainya. Bukan saya kata, ni bukan maksud saya buat ya, saya tak guna hanger semua tu. Tapi kadang-kadang ibu ni dia kata okey kita ibu, kita nak didik anak, kita boleh pukul dan sebagainya. Hati-hati ibu ayah. Tidak semua pukulan ataupun denda yang fizikal yang kita bagi tu boleh. Kadang-kadang kita marah sebab nafsu. Kadang kita marah bukan sebab didik, tapi sebab nak melepaskan amarah. Ini lagi memuaskan nafsu. Ya, pukul sampai puas hati. Tapi disedapkan dengan kata kita nak mendidik. Hakikatnya salah cara, boleh berdosa. Boleh jadi dosa. Jadi kenalah taubat, minta maaf balik kepada anak tersebut ya. Sebab itu kita kalau wanita muslimah, dia tidak memandang remeh kepada dosa, dan dia tidak akan kata ini hanyalah dosa yang remeh. Tetapi bagaimana sikap kita? Kita kena melihat kepada besarnya kesalahan tersebut, kerana yang sedang kita ingkari ialah Allah. Sebab itu ada seorang zuhud, ataupun kita panggil dia zahid. Orang yang zuhud kita panggil zahid. Bilal bin Sa'di, dia berkata, janganlah engkau melihat kepada kecilnya kesalahan, tetapi lihatlah kepada siapa yang engkau derhakai. Begini nak buat salah nak buat satu salah je, nak buat benda dosa, jangan kata alah dosa kecil je pun, alah nanti kita taubatlah, alah tak apa, tak ada orang nampak tu lagi teruk kan. Jadi jangan lihat kepada kecil besar kesalahan itu, tetapi kau lihatlah kepada siapa yang engkau derhakai. Memang kita kena mengambil sikap begini. Jangan tengok alah tak apa, sikit je pun kan, nanti taubatlah, jangan. Kerana kita lihatlah kepada siapa yang kau derhakai. Berani kau derhaka kepada Allah. Berani kita ingkar kepada majikan ataupun bos kita yang selama ni bagi kita nyawa, bagi segala nikmat, yang selama ni kalau ada susah kita minta tolong daripada dia. Berani ke kita derhaka pada dia? Ini perasaan yang perlu kita ada dalam hati, ialah takut dan harap. Takut nak buat dosa pada Allah, takut derhaka pada Allah. Jangan kerana Allah menangguhkan azab siksanya, kita jadi berani-berani melawan Allah. Ini kita kena ada perasaan ini, supaya kita menjaga diri daripada buat dosa kecil. Jangan pandang kepada kecilnya kesalahan, tetapi tengoklah siapa yang engkau derhakai dengan membuat kesilapan tersebut. Kemudian wanita mukminah yang lurus juga, dia selalu rasa apa? Dia selalu rasa risau terhadap dirinya, dan dia perlu takut kepada siksaan Allah.
maka disebabkan itu dia akan selalu berada dalam ketaatan kepada Allah dan melaksanakan kebaikan. Dia buat baik bukan kerana suami, bukan kerana manusia lain, tapi dia buat baik hanya kerana nak Allah lihat, kerana Allah. Dipersembahkan amalan kepada Allah. Kalau puan-puan jenis masak, buat kerja rumah, suami tak pernah puji. Contoh suami berat mulut tak pernah puji, siap komen lagi kan. Dalam hati tu mungkin geram je rasa nak kau masaklah sendiri. Mungkin geram nak cakap macam tu. Tapi sabar ya Allah, tak apalah. Ya, memanglah suami dan anak-anak patut pujilah sikit. Tak luak pun kan, pujilah sikit. Tapi kadang-kadang kita diuji ataupun puan-puan diuji dengan situasi orang tak menghargai apa yang puan-puan buat. Ya, kesetiaanmu terbiar begitu saja. Tak dihargai, tak diraikan, janganlah sedih. Janganlah risau kerana setiap amal soleh yang dibuat kerana Allah pasti ada ganjarannya. Tidak akan sia-sia. Ini kena ingat. Tidak akan sia-sia satu amalan yang dilakukan kerana Allah. Allah pasti mengira. Walaupun manusia tak hargai, Allah pasti akan balas. Begitu juga, itu ketaatan perkara baik. Begitu juga dengan dosa. Walaupun tak ada satu manusia pun tahu, walaupun orang tak kisah, orang tak membangkitkan dosa-dosa kesalahan kita, tak apa, selagi dia tak komen kita buat je. Contoh kalau dah komplain kita stop lah, contoh. Jadi walaupun manusia dia tak komplain, kena ingat Allah tidak terlepas daripada setiap amalan hamba-Nya, baik yang dizahirkan ataupun yang disembunyikan. Kalau hati banyak sangka buruk, boleh juga bawa kepada dosa. Ya, hati yang banyak su'zon. Ya, su'zon sangkaan buruk. Husnuzon sangkaan yang baik. Ya, jadi hati yang banyak su'zon, tengok orang tu dapat nikmat, ada pula hasad dengki. Hati-hati yang begini perlu kita ingat ya, Allah tengok, Allah nilai, dan Allah boleh mengetahui apa yang sedang kita ungkapkan dalam hati tersebut. Jadi walaupun manusia nampak muka senyum, jenis baiklah, manis muka, air muka sentiasa senyum, sentiasa bergembira dengan kegembiraan orang lain, tapi hati dia eleh kan. Itu pun kecoh ke kan? Kadang hati berdengki. Ya ke, bagus. Contoh orang kata, anak saya UPKK dapat 8A. Oh ya ke, ya Allah bagusnya budaknya. Nampak macam gembira tapi dalam hati dia bukan power nak pun. Bangga tu kan. Contoh adalah hati tu berkata-kata, semua Allah tahu. Jadi jaga-jaga jaga-jaga. Dosa kecil ini juga boleh disebabkan oleh apa yang berada di dalam hati kita. Jadi sahabat muslimat, tolong jaga-jaga, sama ada yang di luaran ataupun pada dalaman, kena betul-betul jaga supaya menjauhi dosa kecil. Dan bagaimana pula perilaku wanita yang solehah? Ya, wanita yang solehah dia bersungguh-sungguh dalam beramal. Kemudian dia cuba menjauhi dosa walaupun dosa kecil. Dan yang ketiga, dia menggalakkan orang sekelilingnya ataupun suaminya untuk sama-sama melaksanakan amal. Jadi isteri, jadi orang perempuan, janganlah kita menjadi sebab kepada berkurangnya amalan orang lelaki. Suami nak pergi masjid, alah bang, duduklah rumah, jagalah anak sama-sama dengan saya. Contoh kalau mak-mak zaman sekarang kan, anak kecil-kecil, saya pun anak kecil-kecil lagi. Kadang bila suami pergi ke surau tu, isteri mungkin nak handle anak seorang-seorang. Alah bah, semain kat rumah je lah, susah lah dengan anak-anak. nak saya pun nak solat semua. Jadi kena bijak lah. Ya, suami pergi surau, janganlah kalau imam wirid 1 jam, janganlah wirid 1 jam. Pergi surau, solat, balik rumah, jaga anak pula, isteri pula solat. Kadang waktu maghrib kan, anak-anak bila dia balik kerja tu, ya, suami nak pergi surau silakan, tapi janganlah berlama-lamaan, ikutlah situasi. Kalau isteri di rumah perlukan pertolongan, kadang anak-anak kecil kan nak masak lagi, isteri pun nak solat maghrib lagi, suami duduk iktikaf di masjid. Isaf tu dengan ceramah, tak tahu bini tengah gerita pukang kat rumah seorang tu kan.
Kalau tak mampu nak dengar ceramah, kalau tak mampu nak iktikaf, nak buat irid, paling-paling pergi solat berjemaah di masjid. Lepas tu balik terus. Berapa lama? Tak lama tu. Ya, jadi isteri pula jangan, alah tak payahlah pergi, siapa nak temasih kat rumah. Dia punya manja dia kan. Siapa nak temasih kat rumah, nanti kalau abang pergi, anak-anak nak apa, mereka macam mana. Contoh kadang-kadang zaman sekarang ramai perempuan yang dia menghalang suami dia pada nak buat kebaikan. Niatnya supaya suami tu boleh solat berjemaah di rumah dengan dia, contoh. Tapi kena tengok bagaimana amalan yang afdal, yang lebih baik. Suami pergilah surau. Kalau isteri perlukan khidmat suami di rumah, bantuan suami, jangan berlama-lama. Yang penting yang wajib tu buat. Lepas solat, tak payahlah berwirid panjang-panjang kalau ada urusan. Kalau tak ada, silakan. Ya, jadi isteri kena menggalakkan suami. Jangan menjadi wanita yang menyebabkan suami bila berkahwin dengan kita, bila hidup bersama kita, makin kurang amal solehnya. Ya, dan sebab apa? Ada satu kisah daripada Abu Ja'far As-Sa'ih rahimahullah. Dia berkata, ada satu kabar ataupun berita yang sampai kepada kami bahawa ada seorang wanita ahli ibadah. Dia sungguh rajin melaksanakan solat-solat sunat, ya, dan dia berkata kepada suaminya, habislah engkau, bangunlah. Sampai bila engkau ingin tidur sahaja, wahai suamiku? Sampai bila engkau akan selalu dalam keadaan lalai? Aku akan bersumpah demimu, janganlah mencari penghidupan kecuali dengan cara yang halal. Aku akan bersumpah demimu, janganlah engkau masuk neraka, wahai suamiku, hanya kerana diriku. Cubalah berbuat baik kepada ibumu, sambunglah tali persaudaraan, janganlah memutus mereka, sehingga Allah akan memutus dirimu. Ini sifat wanita ibadah. Ya, dia bukan sahaja mendidik diri dia rajin buat solat sunat, tapi dia juga menggalakkan suami dia. Ini saya nak sebut, kadang-kadang muslimah ada yang mengadu, dai, saya nak jadi isteri solehah, nak buat ibadah, tapi itulah suami tak sokong, suami pun tak nak solat berjemaah, suami pun tak ikut, jadi saya tak semangat. Ramai perempuan bila berkahwin dia mengharap suami membimbing dia. Ya, ramai kita berharap suami bimbing kita, tapi perempuan, kau dapat suami yang tak membimbing anda jangan lemah semangat. Sebab wanita muslimah kena kuat untuk mentaati Allah dan menghilangkan segala kemungkaran walaupun tanpa adanya bimbingan suami. Kalau ada bimbingan itu bonus, kebaikan juga buat suami. Jadilah seperti wanita yang diceritakan, bukan sahaja dia banyak buat benda-benda yang sunat, tetapi pada masa yang sama dia juga menjadi orang yang banyak menggalakkan suami dia berbuat kebaikan. Apa pesan dia? Sampai bila, contoh saya baca dalam bahasa Melayu kita lah, sampai bila abang ni nak tidur je? Ya, bangunlah. Ya, sampai bila abang akan lalai? Ya, aku bersumpah demi namamu, janganlah cari nafkah, jangan cari duit kecuali daripada cara yang halal. Ni isteri ingatkan suami. Ya, dan aku bersumpah demimu, janganlah kerana aku kau masuk neraka. Punya bagus isteri dia kan. Jadi isteri-isteri jaga. Kita pun jangan mengharapkan suami nak ingatkan semua benda, kita ingatlah. Keluar tu rumah tu, pakaian tengoklah. Ya, solat-solat jagalah. Dan memang itu tanggungjawab suami juga untuk mengingatkan isteri. Tapi kalaulah Allah takdir dapat pasangan yang tak ingatkan kita, yang lalai, even kita pula lebih rajin solat pada dia, contoh janganlah berputus asa, ingatkanlah suami untuk buat kebaikan, sebab di sana ada pahala. Baik, maka wanita muslimah, kesimpulan dia, ramai orang meremehkan dosa, ya, walaupun dosa kecil. Tetapi kena ingat, antara kesan dosa kecil ni, pertama, perbuatan dosa kecil yang dibuat secara terus-menerus akan membawa kepada dosa yang lebih besar. Ya, kalau ada orang yang biasa buat kesalahan kecil, that's why pepatah Melayu pun sangat tepat. Dia kata apa dia? Siakak senohong gelama ikan duri, bercakap bohong lama-lama mencuri. Bermula daripada bercakap bohong, bermula daripada benda-benda kecil, benda-benda remeh, lama-lama dia akan lagi berani dan dia akan mencuri. Dari sudut dosa pula, bila kita buat satu kesalahan, akan ada satu titik hitam dalam hati kita.
Kalau kita bertaubat, akan dihilangkan titik hitam tersebut. Tetapi kalau kita tak menyesali perbuatan kita, tak bertaubat, bila kita buat satu salah kecil, satu titik hitam. Buat lagi salah lagi banyak titik hitam dalam hati, maka hati itu akan menjadi hati yang hitam dan hati yang keras. Hati yang hitam dan keras inilah hati yang mudah berbuat dosa-dosa besar, dosa-dosa yang lain, dan dia tidak terkesan, ya. Hati dia tu jadi tak sensitif kepada dosa-dosa. Dia kadang-kadang tengok macam mana orang boleh selamba buat dosa. Macam mana orang boleh selamba makan duit haram. Macam mana orang boleh selamba berzina. Kenapa? Kerana hati telah hitam. Macam tadi cerita Astro, hati telah hitam dan hati telah keras. Dia sudah hilang rasa sensitif kepada dosa. Jadi janganlah dosa-dosa kecil kita yang banyak kita lakukan dan kita tak bertaubat ataupun tidak buat amalan yang boleh membersihkan dosa itu, membawa kepada kerasnya hati kita. Jadi itu pertama, dosa kecil yang dilakukan terus-menerus akan membawa kepada kerasnya hati kita, sehingga kita hilang rasa bersalah ketika membuat dosa. Dan kita akan tertarik kepada dosa yang lebih besar. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, dosa kecil juga akan menghilangkan juga kelazatan dalam beribadah. Dia kadang pelik, kenapa solat tak rasa nikmat, baca Quran susah nak menangis, kerana banyaknya dosa. Jadi sebab itu, siapa yang nak merasai kelazatan dalam beribadah, nak rasa seronok dalam ibadah, tolonglah berusaha menjauhi dosa. Dan yang ketiga, dosa-dosa kecil akan menjerumuskan seseorang kepada api neraka. Jangan ingat kita buat salah sikit-sikit tak boleh masuk neraka, tak dapat siksa Allah. Dosa dia punya tempat akhirnya ialah neraka. Kalau dosa kita dah banyak kita takut di akhirat nanti tempatnya ialah neraka. Jadi jangan pandang remeh walau sekadar dosa kecil. Kemudian, apakah cara menghapuskan dosa kecil? Pertama, dengan melaksanakan amal-amal soleh. Kalau kita buat amal soleh, antaranya kita boleh masuk, kita boleh buat ambil wudu, kemudian kalau kita melaksanakan solat fardu pun, daripada satu solat ke solat yang lain, dosa-dosa kita diampunkan. Jadi dosa kecil ini dia boleh diampunkan dengan kita beramal ibadah. Jadi banyakkan amal ibadah, sebab kita pun tak pasti di mana celah-celahnya yang ada kita buat dosa. Kemudian yang kedua, bila kita menjauhi dosa-dosa besar, insya-Allah dosa kecil kita turut diampunkan. Ini Allah firman dalam surah An-Nisa yang bermaksud, jika kamu menjauhi dosa besar di antara dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, nescaya kami hapus kesalahanmu, iaitu dosa-dosamu yang kecil, dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, iaitu ke dalam syurga. Jadi contoh, kita ada nak buat dosa-dosa besar, tapi kita larang ni, kita tahan, maka dosa-dosa kecil kita akan diampunkan. Jadi tahanlah pada buat dosa, tahanlah pada buat dosa, sebab ganjaran kita menahan diri daripada dosa sangatlah besar. Kemudian yang terakhir sekali, cara untuk menjauhkan dosa-dosa kecil ataupun diampunkan dosa-dosa kecil, kita kena sentiasalah beristighfar dan memohon keampunan pada Allah tanpa mengira masa dan tempat. Maksudnya selalu istighfar. Walaupun tak ada ini aku rasa aku tak ada salah lagi ni, tak payah istighfar, jangan macam tu. Istighfarlah walaupun kita rasa kita tidak berbuat salah. Kerana istighfar akan memberikan kebaikan, menghapuskan dosa, menghilangkan kesulitan dan mendatangkan rezeki daripada arah yang tidak disangka-sangka. Jadi itulah sahabat, sedikit berkaitan dengan dosa kecil, berwasiat kita yang kedua. Nabi ingatkan kita supaya menjauhi dosa-dosa kecil, kerana walaupun itu dosa kecil, tetapi jangan lihat kepada kecilnya kesalahan, tetapi lihatlah kepada siapa yang sedang engkau derhakai. Jadikan kata-kata ini sebagai azimat, dan ingatlah, kalau kita mudah mengambil remeh akan dosa kecil, lama kelamaan kita akan buat pula dosa besar. Jadi janganlah senang-senang buat dosa kecil, dan selalulah istighfar, selalulah beramal, selalulah menghindarkan diri daripada dosa besar. Semoga dosa-dosa kecil kita Allah ampunkan, insya-Allah. Inilah pesanan Nabi kepada muslimat. Wahai Aisyah,
Ya, berhati-hatilah dengan dosa-dosa yang kecil ataupun yang remeh, kerana akan ada yang menuntut dari Allah terhadap perkara itu. Bermaksud walaupun nampak macam remeh, tetapi ada nilai dosanya di sisi Allah Ta'ala. Dan dosa tempat pasangannya ialah murka dan neraka Allah. Sahabat, itu sajalah untuk hari ini, insyaAllah. Esok kita akan bersama dengan Da'i Amira. Saya minta maaf atas segala kekurangan. Dan insyaAllah Ramadan is approaching very much, ya. Approaching, kita sangat-sangat dekat, ya. Jadi tolong buat persiapan sehabis baik, rasa gembira dan teruja. Kemudian banyakkan bertaubat dan banyakkan berdoa, semoga dapatlah kita menghadapi Ramadan. Ingat, Ramadan ialah pesta ibadah, bukan pesta juadah. Ramadan fokus ibadah, bukan fokus kepada juadah. Dan saya nak include sekejap lagi pukul 9 pagi saya masuk Astro Go Shop. Siapa yang free tu boleh tengok Go Shop. Ya, minta izin surau, saya nak promo kalau siapa-siapa yang nak mendapatkan Al-Quran untuk Ramadan under Karya Bestari. InsyaAllah saya nak bagi promosi, nanti nak sampaikan promosi daripada pihak penjual, kitab-kitab Al-Quran, ya, yang dijual dengan harga yang menarik. Siaran Go Shop nanti jam 9, ya, topang iklan sikit. Jadi saya situ saja. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua yang sudi meluangkan masa. Masya Allah, tabarakallah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, ya, kurniakanlah kami, tambahkanlah kami ilmu, dan rezekikanlah kami dengan kefahaman, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.